Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mula belajar Maddatus Syariah Lisanatus Salisah, Darsul Al-Awwal Suratul Naba ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Okey. Okey, untuk mi'yar at-ta'allum tajuk ini, yang pertama kita akan dengarkan qiraatus suratul Naba. Kemudian ma'anil kalimah muhtarah, makna-mana kalimah-kalimah yang terpilih daripada ayat 1 hingga ayat 15. Yang ketiga, hifzus suratul Naba. Kita akan belajar cara macam mana untuk menghafal daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Dan yang terakhir sekali, kita cuba kaji apakah hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam suratul Naba ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Semua sudah bersedia? Okey, sebelum kita baca, sebelum kita hafal dan sebelum kita kaji surah An-Naba, kita lihat berkenalan dulu apakah yang dimaksudkan dengan surah An-Naba. Surah An-Naba bermakna berita yang besar, berita besar, iaitu dia mempunyai 40 ayat daripada surah An-Naba. Ini adalah ayat yang ke-40. Surah ini merupakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Dan surah ini secara puratana dia menceritakan berkaitan dengan ingkarul musyrikin li ba'asu, keingkaran orang-orang musyrikin mengenai hari kebangkitan. Okey, dengarkan bacaan suratul Naba daripada Syekh Abdul Basit min ayatul ula suratul Naba ila ayatul 15 suratul Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Okey, sadaqallahul azim. Begitulah bacaan suratul Naba daripada Syekh Abdul Basit. Okey, saya minta kamu sentiasa ulang dengar bacaan tersebut supaya bacaan tersebut lekat di hati, seterusnya boleh cepat ingat. Okey, seterusnya kita pergi kepada ma'anil kalimah al-muhtara bil lughatul malayuiyah. Okey, kita pergi kepada ma'ani al-kalimatul muhtarah. Makna-makna kalimah yang terpilih dalam bahasa Melayu. Okey, di sini merupakan daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Dengarkan bacaan ma'ani kalimah al-muhtarah tersebut dan cuba ikut slow-slow sehingga kamu boleh hafal. An-naba'il azim, berita yang besar, mukhtalifun berselisihan, mihadan hamparan, autadan pasak-pasak, azwajan berpasang-pasangan, subatan kerihatan,
An-naba'il azim, berita yang besar. Mukhtalifun, berselisihan. Mihadan, hamparan. Autadan, pasak-pasak. Azwajan, berpasang-pasangan. Subatan, kerehatan. Libasan, sebagai pakaian. Syidadan, yang kukuh. Sirajan, menjadi lampu. Wahajan, yang terang cahayanya. Al-muqsirati, awan kemauan. Sajajan, mencurah-curah. Habban, biji-bijian. Nabatan, tumbuh-tumbuhan. Nabatan, tumbuh-tumbuhan. Alfafan, bertaut pokoknya. Okey, sekarang dah boleh hafal maknanya al-kalimah al-mukhtarah. Garang muka ustazah kat situ. Jangan takut. Kat sini saya nak ajar macam mana kita ingin menghafal surah An-Naba daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Okey, untuk kaedah menghafal, saya menggunakan kaedah DTHT. Okey, kaedah DTHT, kita mulakan dengan D yang pertama adalah dengar. Okey, dengar. Dengar, pelajar perlu istami'u jaidan li suratun Naba. Mendengar dengan teliti, jaidan dengan teliti suratun Naba. Okey, bila sudah dengar, lihat mushaf. Dengan melihat mushaf, pergi terus bertalaki. Talaki adalah maksud pembelajaran secara bersemuka dengan tuan guru. Jadi disebabkan PKP, kita tak boleh berjumpa, maka saya putuskan agar kamu menghantar voice note melalui WhatsApp saya. Menghantar irsalu mulahizah sautiyah voice note bi qiraati suratun Naba. Okey, ini nombor WhatsApp saya yang boleh dihubungi 019-667-8785. Okey, apabila saya sudah semak kamu punya bacaan, okey, saya kata okey, sudah boleh mula menghafaz. Jadi kamu perlu hafaz. Cara hafazannya adalah yang pertama, membaca ayat yang pertama dan menghafaznya. Membaca ayat yang pertama dan menghafaznya. Summa intiqal, kemudian berpindah ke ayat yang kedua. Membaca ayat yang pertama, kemudian menghafaznya, kemudian berpindah kepada ayat yang kedua. Contohnya, amma yatasaalun. Okey, kamu sudah hafaz. Amma yatasaalun. Okey, pindah kepada ayat yang kedua. Anin naba'il azim. Sudah hafal dua ayat tersebut. Iqra ayataini, sila baca ayat tersebut. Sabiqataini an Zuhri al-Qalbi. Membaca dua ayat tersebut, baca dua-dua ayat. Kemudian 3 hingga 4, ulang daripada ayat 1 hingga ayat 4 sehinggalah habis ayat yang ke-15. Bila sudah habis, hafaz ayat sehingga ayat yang ke-15, maklumkan, kita pergi kepada cara tasmid dalam PKP. Maklumkan kepada saya yang kamu sudah menghafaz dan saya akan maklumkan supaya tasmid tersebut boleh dalam keadaan Google Meet ataupun video call. Okey, itu saja 4 cara DTHT. Dengar, talaki, hafaz dan juga tasmid. Sekarang pelajar-pelajar faham?
Okey, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan tengok hukum-hukum tajwid dalam surah An-Naba ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Okey, lihat surah An-Naba ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Amma. Okey, mim tanda syaddah. Mim tanda syaddah, dia ada hukum apa? Hukum wajibul gunnah. Okey, masih lagi ayat yang pertama. Yatasaalun. Yatasaalun. Tanda panjang ni bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah yang sama. Ia adalah hukum mad wajib muttasil. Yang muttasil bermakna bersambung. Okey. Terus pergi kepada yang ketiga. Ayat yang ketiga, fihi. Fihi. Ya mati di bawah, sebelumnya berbaris di bawah. Apa hukumnya? Kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Apa hukum dia? Mad asli. Okey. Okey, muhtalifun. Muhtalifun. Apabila waqaf. Okey, muhtalifun. Mad arid lisukun. Pandai. Seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang ni. Autada, azwaja, libasa, ma'asya, shidada, wahhaja, sajjaja, wanabata. Okey, banyak sangat ni. Apa dia? Tanda tanwin apabila dia waqaf, dia baca dengan baris atas. Mad iwad. Pandai anak murid saya. Seterusnya kita pergi kepada ni hukum tajwid ni. Ayat yang ke-13. Sirajan wahhaja. Sirajan wahhaja. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Sirajan wahhaja. Saya baca dengan dengung. Jadi hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham memasukkan ma'al gunnah dengan dengung. Ma'an sajjaja. Tanwin bertemu dengan huruf tha. Tanwin bertemu dengan huruf tha. Ikhfa hakiki. Okey, pandai. Itu saja untuk hukum tajwid surah An-Naba ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Okey, tadi kita dah kita dah baca surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 15. Kita dah tengok ma'anil kalimah al-mukhtarah bil lughatul malayuwiyah. Okey, dan seterusnya saya dah ajar kaedah-kaedah DTHT, cara-cara hafazan. Dan yang terakhir, baru sekejap slide sebelum ni tadi adalah hukum tajwid untuk surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 15. Dan apa yang saya nak untuk pembelajaran kita hari ini adalah
Saya nak kamu buat hantar voice note bacaan surah An-Naba di WhatsApp saya 0196678785. Selepas Ustazah menyimak bacaan kamu, ayat hafaz ayat 1 hingga 15 sahaja. Okey. Apabila kamu ulang banyak kali bacaan tersebut, secara automatik kamu akan terhafaz. Okey. Dan apabila sudah bersedia, maklumkan kepada saya kamu sudah bersedia dan saya akan akan buat satu video call dengan kamu ataupun Google Meet secara personal. Okey, itu saja untuk hari ini. Stay safe, stay duduk di rumah, stay belajar, jangan malas-malas, jaga diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.